hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sentiasa membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, iaitu dengan memberi maaf dan melakukan kebaikan sebagai penawar yang lebih baik daripada racun. Baginda meyakini dan membuktikan bahawa kasih sayang dapat mengatasi kebencian, kekejaman pula dapat ditewaskan oleh kemaafan. Dengan sifat pemaaf baginda, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam membebaskan orang ramai daripada permusuhan dan perbuatan jenayah, lalu menjadikan mereka sebagai saudara seagama. Baginda merupakan gambaran yang tepat tentang ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib. Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya Afzalur Rahman. Dalami, hayati dan contohi kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam menerusi segmen Maulid at IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol mengupas kitab Madza yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam wa madza yakrahu, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Ya, dengarkan kami di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Rakan-rakan saya terus bersiaran bersama Faiz Haji Osman dekat sini teman-teman anda di Khamis 9 malam untuk kita bawakan perkongsian dalam bicara kita menerusi Maulid at IKIM pada waktu ini. InsyaAllah anda boleh dengarkan siaran ini dekat radio, boleh tonton juga dekat live Facebook kita IKIM FM. Untuk tajuk yang kita bawakan pada malam ini bersama dengan Tuan Guru kita, tajuk kita mengenali kenali dan cintai wanita syurga, mengenali Sayyidatina Ummu Salamah. Bersama-sama kita nak dengarkan pada malam ini. Dah pun berada di talian waktu ini bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Hai, sihat Faiz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih yang banyak minggu ini untuk sama-sama kita bawakan lagi untuk bicara kita, nak sambung lagi kenali dan cintai wanita syurga. Dan pada malam ini untuk kita dengarkan perbincangan perkongsian tausiah Ustaz pada malam ini berkaitan dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Saya kira anda yang menonton di Facebook kita saat ini, live di Facebook IKIM FM, share lah, tekan button share. Semoga ramai beroleh manfaat perkongsian ilmu kita pada malam ini. Untuk itu Ustaz, saya teruskan persilakan Ustaz untuk bicara kita pada malam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. Habibina wa azimina wa qudwatina Sayyidina Muhammad ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتفسير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه.
خير ما أحييكم به تحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukran jazilan saudara Faiz yang baik hati, sidang pendengar rancangan Al-Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah siri yang ke-15 kita bicarakan untuk kita cintai dan kenali wanita syurga Ummahatul Mukminin. Sudah kita bicarakan 4 siri tentang Sayyidatina Khadijah, 5 siri tentang Sayyidatina Aisyah, 3 siri tentang Sayyidatina Saudah, dan minggu lepas dan minggu sebelumnya kita bicarakan 2 siri tentang Sayyidatina Hafsah binti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Malam yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah Faiz dan kita semua sekali akan menelusuri sejarah seorang lagi Ummahatul Mukminin yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kalau selepas asar setiap hari sudah kita bicarakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke setiap rumah isteri-isteri baginda yang berada di sekeliling ataupun yang berada dekat dengan Al-Masjid An-Nabawi. Rumah yang paling awal yang akan Nabi pergi ke rumah itu adalah rumah isteri baginda yang kita nak bicarakan sekarang ini adalah Sayyidatina Ummu Salamah, gelaran bagi Sayyidatina Hindun binti Abi Umayyah. Pada asalnya ejaan ataupun tulisan itu hanyalah Hind, ha nun dal Hind. Tetapi orang Melayu kalau melihat perkataan Hind itu disebutkan dengan tanwin di belakangnya itu. Jadi tidak disebut Hind tetapi Hindun, begitu Faiz ya. Dan Hindun ini asalnya dalam kalimah bahasa Arab boleh merujuk sama ada orang itu lelaki ataupun perempuan. Jadi yang kita nak bicarakan malam ini adalah Sayyidatina Hindun binti Abi Umayyah yang lebih lagi dikenali dengan gelaran ataupun dengan panggilan sebenarnya dengan kunyah Ummu Salamah. Kenapa? Ummu maksudnya ibu, Salamah maksudnya anaknya yang bernama Salamah. Kenapa? Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berkahwin dengan Sayyidatina Ummu Salamah, Ummu Salamah sebenarnya telah terlebih dahulu berkahwin dengan Abu Salamah dan dikurniakan beberapa orang anak, dan antaranya adalah seorang anak lelaki yang bernama Salamah. Maka itulah disebabkan Sayyidatina Hindun disebut sebagai ibu kepada Salamah. Maka panggilan beliau, kunyah beliau adalah Sayyidatina Ummu Salamah. Mari kita melihat 11 isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam nazam Azwaj Taha Durarun 11 Khadijatun ma Hafsatin binti Umar. Isteri-isteri Nabi adalah permata, ada 11 orang mereka. Khadijah bersama Hafsah binti Umar. Saudatu Aisyatu ma Maimunati wa Zainabun Juwairiyah Safiyati. Saudah Aisyah bersama Maimunah, Zainab iaitu Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah Safiyah. Ummu Habibatin wa Ummu Salamah wa bintu Jahshin Zainabun Mutammimah. Ummu Habibah iaitu Ramlah binti Abu Sufyan. Ummu Salamah iaitu Hindun binti Abi Umayyah yang kita bicarakan sekarang. Binti Jahshin iaitu Zainab binti Jahshin yang menjadi pelengkap. Amma sarari arba'un min bainihin Mariyatun wa Rihanatun a'zim bihin. Adapun para hamba ada 4, dan antara mereka Sayyidatina Maryah dan Sayyidatina Rihanah, maka agungkanlah mereka semua radhiyallahu taala anhunna ajma'in.
Isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 13 orang. Dua orang meninggal dahulu daripada Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Dua orang lagi isteri Nabi yang tidak sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikahwini tetapi tidak sempat bersama. Dan 9 orang yang masyhur itulah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi 9 campur dengan dua sudah kita bicara. Dua meninggal dahulu sebelum Nabi, iaitu Sayyidatina Khadijah dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang 9 lagi, maka semuanya adalah 11 orang. 11 orang inilah yang kita bicarakan sekarang, dan sudah pun kita bicarakan 4 daripada mereka, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Saudah, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha ajma'in. Sayyidatina Ummu Salamah, iaitu Sayyidatina Hindun binti Abi Umayyah, lahir 24 tahun sebelum hijrah. Bermaksud sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Salamah lahir. Seorang yang sangat jelita, sangat cantik dan rupawan, dan ditakdirkan punyai seorang ayah, iaitu pemuka Quraisy yang sangat suka menderma, iaitu dermawan. Sebelum beliau dikahwini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Salamah telah berkahwin dengan Sayyidina Abu Salamah bin Abdul Asad, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia dan sangat terkenal. Beliau berhijrah ke Habsyah bersama dengan Ummu Salamah, juga berhijrah ke Al-Madinah lebih awal daripada yang lain. Malah beliau juga mengikut peperangan Badar dan peperangan Uhud, dan syahid dalam peperangan Uhud. Dengan perkahwinan bersama dengan Ummu Salamah, dapatlah 3 orang anak yang bernama Salamah, yang kedua Umar, dan yang ketiga Zainab. Oleh kerana ada anak yang nama Salamah, sebab itu Sayyidatina Hindun tidak dipanggil Sayyidatina Hind ataupun Sayyidatina Hindin, tetapi orang Arab suka menggelar dengan panggilan anaknya, iaitu mak kepada Salamah, iaitu Ummu Salamah. Cerita beliau bersama dengan Abu Salamah, suaminya, berhijrah ke Habasyah, menyelamatkan diri, dan mereka di kalangan orang yang mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri daripada siksaan kufar Quraisy. Setelah beberapa lama kembali ke Makkah, tetapi suasana masih tidak penyiksaan masih lagi berlaku, malah berlaku pembunuhan juga. Lalu ketika mendengar ada orang Islam sudah berada di bumi Madinah, lalu keduanya, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah, merancang untuk pergi berhijrah terlebih dahulu sebelum daripada yang lain. 3 orang anak beranak ini berusaha untuk pergi. Sayyidatina Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah, dan Salamah sendiri, iaitu anak keduanya. Apa yang berlaku, hadirin? Ketika sudah bersiap untuk pergi, lalu nak bergerak menuju ke Al-Madinah, daripada Makkah itu didengar oleh sekumpulan lelaki daripada Bani Al-Mughirah. Bani Al-Mughirah adalah Bani yang Ummu Salamah berasal daripadanya. Dan mereka tidak Islam, masih kafir, dan sangat bengis sekali, sehingga mereka mengatakan, kamu, wahai Abu Salamah, kami sudah lepaskan. Maksudnya, kamu nak pergi ke mana pun, ya, kami lepaskan. Tetapi, isteri kamu ini, iaitu Ummu Salamah, apakah kamu ingat yang kamu boleh bawa isteri kamu ke mana pun kamu nak pergi? Tak, kami tidak akan lepaskan. Lalu akhirnya apa yang berlaku? Mereka lepaskan Abu Salamah pergi, dan
Ummu Salamah dan anaknya tadi ditahan. Dalam pada itu, ketika sudah pergi Abu Salamah seorang diri naik untanya Bani Abdul Asad. Ini pula daripada sebelah suaminya. Tadi Bani Al-Mughirah daripada kumpulan ataupun sanak saudara Ummu Salamah sendiri. Bila mendengar keduanya ditahan, Ummu Salamah dan anaknya Salamah ditahan, datanglah Bani Abdul Asad daripada sebelah suaminya. Dan apa mereka lakukan? Mereka ambil anak Ummu Salamah dan mereka katakan mungkin kami lepaskan anak ini sebab mengikut orang Arab keturunan itu adalah daripada jalur ayahnya. Tidak mungkin sebab kamu telah pisahkan Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah, maka tidak mungkin dipersia-siakan anaknya ini sebab anaknya ini lelaki dan itu menjadi satu kebanggaan kepada Bani Arab. Lalu kabilah orang Arab ketika itu iaitu Bani Abdul Asad ambil anak tadi itu dan mereka pelihara. Ini menjadi suatu kesedihan yang bertimpa-timpa kepada Ummu Salamah. Dahlah satu, tidak dapat pergi berhijrah. Dua, berpisah dengan suami yang tercinta. Tiga, berpisah dengan anak yang tercinta. Hadirin, ini orang perempuan sahaja tahu bagaimana malah ketika mereka nak ambil anak itu dirampas daripada pelukan Ummu Salamah. Kesedihan yang sangat luar biasa. Hampir setahun perpisahan ini berlaku dan Ummu Salamah setiap pagi akan pergi ke hujung kota Makkah di satu tempat yang bernama Abtah, menangis di situ. Sehingga datanglah sepupu beliau sendiri melihat keadaan yang sugul dan keadaan yang sedih sebegini. Lalu dia pergi ke kaumnya mengatakan, kenapa tidak kamu biarkan sahaja Ummu Salamah pergi? Kamu pun telah pisahkan dia dengan suaminya, dengan anaknya. Lalu Bani Al-Mughirah pun merasa juga lembut hati, lalu diizinkan pergi. Apabila keluarga sebelah suami, iaitu Bani Sa'ad, mendengar yang Ummu Salamah dilepaskan oleh kaumnya sendiri, iaitu Bani Al-Mughirah, mereka pun bagi balik. Anak kepada Ummu Salamah, iaitu Salamah itu dibagi balik. Lalu kedua orang anak beranak ini pun memacukan kudanya sampai di satu tempat dekat dengan Makkah itu lebih kurang dalam 15 minit. Tempat yang bernama Tan'aim. Lalu bertemu dengan Sayyidina Uthman bin Talha. Berjumpa dengan seorang Arab yang bernamanya Sayyidina Uthman bin Talha. Lalu berlaku dialog di situ yang kesimpulannya bertanya kenapa keadaan begini, pergi untuk mencari suaminya dan berhijrah. Lalu akhirnya ditemani oleh Uthman bin Talha, dibawa daripada Makkah sehingga dalam perjalanan berhari-hari sampai ke Quba dan berjumpa suaminya di Quba itu. Sehingga Sayyidatina Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah ditemankan oleh seorang lelaki Arab yang lebih mulia daripadanya, sebab sepanjang perjalanan berhari-hari dan bermalam itu tidak ada yang menemani mereka, itu hanya 3 orang. Kalau Uthman mengapa-apakan, tidak ada yang tahu, malah dengan perempuan, dengan anak yang kecil pula, tetapi dengan penuh amanah, dengan penuh perasaan yang sangat baik, tidak mengapa-apa, malah membantu dalam makanan, dalam penjagaan dan sebagainya. Sehingga Sayyidatina Ummu Salamah mengatakan tidak pernah akan oleh seorang lelaki Arab yang lebih mulia daripadanya, dan beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mulia dibandingkan Uthman bin Talha. Selepas ini kita akan lihat apa yang berlaku kepada keluarga yang sanggup berhijrah daripada Makkah ini, Sayyidatina Ummu Salamah, Sayyidina Abu Salamah dan anaknya. Kita akan lihat selepas ini kehidupan mereka di Madinah. Hada wabillahi taufiq. وبالهادي رسول الله وكل
قدر الله يا الله. 89.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih atas perhatian anda. Bicara kita masih lagi menerusi Maulid at IKIM, kenali dan cintai wanita syurga, mengenali Sayyidatina Ummu Salamah bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol. Untuk sambungan, silakan Ustaz. Baik. Jazakallah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita bicarakan tentang kehidupan Sayyidatina Ummu Salamah di Makkah, sekarang telah bersama dengan suami, alhamdulillah, Abu Salamah dalam kehidupan yang bahagia, tetapi kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Malah mereka di kalangan orang yang dikatakan agak miskin. Dengan kehidupan yang sederhana, tetapi dari segi penghidupan lahiriah sahaja. Tetapi keimanan sangat luar biasa. Terutama sekali suami Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ingat, ketika Nabi menghantar beberapa orang untuk merisik melihat perdagangan ataupun barang-barang yang dibawa oleh kafilah Abi Sufyan daripada Syam untuk balik ke Makkah, antara orang yang terlibat dalam risikan itu yang pergi bersama adalah Sayyidina Abu Salamah yang sangat mulia ini. Malah Sayyidina Abu Salamah berkesempatan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tausiah, nasihat, tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu hari kata Sayyidatina Ummu Salamah, Abu Salamah datang padaku dan dia baru sahaja datang berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu kata Abu Salamah, iaitu suami Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang sangat mengembirakanku. Apa? Nabi mengatakan, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'a inda musibatihi thumma yaqul Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa fu'ila dhalika bih. Tidaklah seorang muslim ketika ditimpa suatu musibah lalu dia beristirja. Istirja maksud dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seseorang kalau ditimpa musibah, apapun musibahnya, apakah kematian, kehilangan, kebakaran, kemalangan, kematian sekalipun, itu juga musibah. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Apa kata Nabi SAW? Digantikan dia yang lebih baik daripadanya. Kalau sesuatu yang hilang tadi tu, dia sebutkan gini, maka dia mendoakan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripadanya, insya-Allah Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya. Masya-Allah. Ini doa ni masya-Allah hadirin. Nanti insya-Allah Faiz akan kongsikan doa dan amalan ini pada tuan-tuan puan-puan yang mengikuti rancangan kita ni, insya-Allah Faiz nanti selepas kita tamat bersiaran insya-Allah. Baik. Hadirin, selepas mendengar itu, Ummu Salamah sangat excited sekali. Abu Salamah sangat excited sekali mengkhabarkan apa yang dikhabarkan tadi itu, siapa yang diuji Allah dengan musibah, lalu dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia teruskan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sangat excited sekali. Begitu juga Sayyidatina Ummu Salamah, sehingga beliau mengatakan fahafiztu dzalika minhu, lalu aku menghafaz doa tadi itu daripada suamiku. Ini sebenarnya ada kaitan dengan yang kita nak bicarakan sebentar lagi. Kita kembali, suami Sayyidatina Ummu Salamah ikut perang Badar, mendapat luka sebenarnya, cedera tetapi sembuh.
Kemudian ikut lagi dalam perang Uhud. Dan luka inilah yang nanti membawa kepada kesakitan yang berpanjangan dan akhirnya wafat pada Jamadil Akhir tahun 3 Hijriyah. Ketika beliau meninggal, apa yang berlaku kata Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi pun datang bertemu dan melihat jenazah Abi Salamah. Waqad syaqqa basaruhu fa'aghmadahu. Ketika meninggal itu, Abu Salamah sudah meninggal, matanya terbuka. Lalu Nabi pun meletakkan tangan yang mulia dan menutupkan matanya. Lalu Nabi mengatakan, Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh apabila dicabut, maka mata akan mengikut. Sebab itu kalau mata orang terlihat di atas, umpamanya, itu sebenarnya melihat roh sedang dicabut ataupun dicabut. Lalu kalau kita lihat ada orang sebegini, matanya dengan tenang, kita jangan takut sebab ini lumrah sahaja bagi orang yang diuji Allah dengan sebegitu. Lalu Nabi pun tutup matanya dengan tangan yang mulia. Fadajja nasun min ahli. Lalu orang pun ramai datang menziarahi jenazah Abu Salamah. Lalu kata Nabi, tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kamu berdoa atas diri kamu kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kamu katakan. Bermaksud, kalau kita pergi ke tempat orang yang ada kematian, jenazah, jangan cerita benda yang tak elok. Cerita yang baik-baik tentang orang itu, sebab para malaikat akan mengaminkannya. Kemudian Nabi pun berdoa sebab Abu Salamah bukan sahabat yang biasa, besar, telah banyak memberi kebaikan kepada Islam dan ikut sama-sama berjuang. Nabi sangat mengasihinya sehingga Nabi berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatkanlah darajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa khluqhu fi aqibihi fil ghadirin. Berikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan setelahnya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunkanlah kami dan dia, wahai Allah, pemelihara, penjaga alam semesta. Waftah lahu fi qabrih. Wafsah lahu fi qabrih. Luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fi. Dan terangilah ia di dalamnya. Itu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Meninggallah Sayyidina Abu Salamah. Jadi tinggallah Ummu Salamah dalam keadaan janda, punyai 3 orang anak. Apa yang berlaku hadirin? Suami meninggal, berada di bumi Madinah yang tidak ada saudara mara. Bayangkan, sudah pasti seorang isteri inginkan seseorang yang boleh untuk menjaga kebajikan mereka, kehidupan dan sebagainya. Lalu, siapakah pengganti kepada suami yang sangat hebat, suami yang luar biasa ina? Abu Salamah. Lalu kata Ummu Salamah menceritakan, falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat, meninggal dunia, lalu aku mengatakan, man khairun min Abi Salamah sahibi Rasulillah. Siapakah dia yang lebih baik daripada Abu Salamah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma azama Allahu li faqultuhu. Kemudian Allah memberikan petunjukku untuk aku tetap dengan istiqamah membacanya. Membaca apa? Membaca yang dahulu suaminya pernah bagi tahu. Apa dia? Sesiapa yang ditimpa musibah, kata Nabi, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Rupa-rupanya hadirin, kematian Sayyidina Abu Salamah itu ditangisi dan isteri tapi mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan ada pengganti yang baik. Dan kita sebutkan tadi kan, Sayyidatina Ummu Salamah
sebelum kematian Abu Salamah lagi sudah menghafaz doa tadi itu, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, bagilah pahala pada musibah yang menimpaku dan bagilah pengganti yang lebih baik daripadanya. Yang sebelum itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya Sayyidatina Ummu Salamah tetap membacanya berulang-ulang dan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berlaku? Beliau, ini cerita Ummu Salamah sendiri. Falamma qadat iddati, setelah masa iddah itu berakhir 4 bulan 10 hari kematian, setelah kematian suami, maka iddah seorang suami, seorang isteri adalah 4 bulan 10 hari. Setelah habis masa iddah itu, ista'zana alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana adburu ihaban li. Rupanya Rasulullah minta izin datang kepadaku dalam keadaan aku sedang menyamak kulit milikku. Kata siapa? Ummu Salamah. Faghasaltu yadi minal qarar. Maka aku pun tadi kan menyamak kulit kan, ada kotoran, lalu mencuci tanganku dengan qarar. Qarar ini daun yang digunakan untuk menyamak. Wa adintu lahu, lalu aku izinkan baginda masuk. Fa wada'tu lahu wisadata adamin hashwuha lifun. Lalu aku sediakan bantal untuk Nabi duduk, yang mana bantal tadi itu isinya adalah sabun bagi lembut sedikit. Faqa'ada 'alaiha, lalu Nabi pun duduk di atas bantal tadi itu. Ini untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Fa khatabani ila nafsi. Rupanya Rasulullah menyampaikan lamaran untuk diriku. Satu riwayat mengatakan Nabi datang sendiri. Satu lagi nanti kita akan baca riwayat Nabi datang dengan Nabi tak datang sendiri tetapi menghantar pembantunya. Yang kita bicarakan sekarang riwayat Nabi datang sendiri. Falamma faragha min maqalatihi, setelah selesai Nabi berbicara dan menyuarakan hasrat untuk menyunting Sayyidatina Ummu Salamah, apa kata beliau? Ya Rasulullah, ma bi alla yakuna bika raghbah ya Rasulullah. Aku ini bukanlah tidak berminat dengan Tuan. Lakinni imra'atun fiyya ghayratun syadidah. Tapi saya ni ya Rasulullah seorang perempuan yang sangat cemburu yang sangat kuat. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allah bih. Maka saya takut kalau nanti saya cemburu yang lebih-lebih, nanti Allah akan mengazabku atas perbuatanku ini. Satu. Wa anna imra'atun qad dakhaltu fi sinni. Dan aku ini adalah seorang yang sudah tua, sudah berumur. Wa ana dhatu ayalin, dan aku mempunyai banyak anak. Masya Allah. 3 alasan yang diberikan oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Bukan tak nak dengan Rasulullah. Siapa yang tidak nak? Tapi takut-takut ini menjadi suatu bebanan nanti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma ma dzakarti min al-ghairah, adapun yang kamu katakan tentang kecemburuan itu, fasawfa yudhihibuha Allahu anki. Mudah-mudahan nanti Allah akan hilangkan daripadamu penyakit ataupun perasaan cemburu yang amat sangat. Wa amma ma dzakarti min as-sinni, adapun yang kamu katakan tentang umur usia tua tadi itu, qad asabani mithlu alladhi asabak. Sesungguhnya saya pun telah mengalami umur yang sama juga. Bukanlah saya ni orang yang muda, tetapi lebih kurang sama juga. Wa amma ma dzakarti min al-ayal, adapun yang kamu sebutkan tentang ramai anak sebegitu, fa innama ayaluki ayali, maka sesungguhnya keluargamu adalah keluargaku juga. Maksudnya kalaupun kamu punya anak, ya, itu juga adalah anakku juga, keluargaku juga. Allah. Lalu kata Ummu Salamah, faqad sallamtu li Rasulillah, aku pun menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun mengahwini Sayyidatina Ummu Salamah. Masya Allah. Apa kata Ummu Salamah setelah dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
pada tahun keempat Hijriyah. Nah, apa kata beliau? Kata Ummu Salamah, abdalani Allahu bi Abi Salamah khairan minhu. Allah Azza wa Jalla telah menggantikan untukku Abi Salamah baik daripada Abi Salamah. Suaminya siapa? Sudah pasti yang lebih baik. Bukan hanya kepada Abu Salamah, seluruh Nabi dan Rasul, malah seluruh makhluk, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Ini satu riwayat. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, beliau menyebut bahawa Nabi tidak datang sendiri. Malah baginda menghantar wakil. Nah, dan sebelum itu sebenarnya apa yang berlaku, kata Ummu Salamah, kata hadis menyebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dahulu melamar sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ditolak dengan baik oleh Ummu Salamah. Setelah tidak berjaya Sayyidina Abu Bakar, rupanya Sayyidina Umar juga datang untuk melamar, untuk meminang untuk dirinya, tetapi ditolak juga oleh Sayyidatina Ummu Salamah dengan baik. Sehingga lalu Nabi pun menghantarkan wakil untuk meminangnya untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ummu Salamah, marhaban bi Rasulillah wa bi rasulih. Selamat datang pada Rasulullah dan wakilnya. Walhal Nabi tak ada kat situ, tapi untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ummu Salamah kepada wakil Nabi tadi, akhbir Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, anni mara'atun ghaira, aku ini seorang yang kuat cemburu. Wa anni musibatun, aku seorang yang musibah, bermaksud yang banyak, yang punya anak, banyak anak. Wa annahu laysa ahadun min awliya'i syahidan, tidak ada seorang pun dari waliku yang boleh menjadi saksi. Lalu bila mendengar jawapan ini, Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam pun mengatakan kepada utusan baginda tadi, patah balik, jumpa balik dengan Sayyidatina Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah tadi. Apa kata Nabi? Bagi tahu pada Ummu Salamah, amma qawluki inni musibatun, adapun perkataanmu yang mengatakan bahawa kamu seorang wanita yang punya anak kecil, fa innallaha sayakfiki sibyanaki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan pada anakmu, jangan risau. Nah, nanti ketika kalau diterima perkahwinan ataupun tunangan, rezeki itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan dirisaukan kalau menerima pinangan ini, semuanya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua lagi kita akan sambungkan selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Zuhrah Ibni Ma'bad daripada datuknya, bahwasanya datuknya berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar ibn al-Khattab, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Maksudnya, kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda pada ketika sedang mengambil tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau sangat aku cintai di sisiku lebih daripada segala-galanya melainkan diriku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang mana jiwaku dalam genggamannya, tidaklah beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi yang paling dia cintai di sisinya melebihi walaupun dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, demi Allah,
engkau kini adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang barulah sempurna imanmu wahai Umar. Negeri Sembilan 102.7. Terima kasih tuan. Terus setia bersama-sama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita menerusi Maulid IKIM pada saat ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda. Tonton di Facebook dan boleh dengar di radio saat ini untuk pengajian kita. Sambungannya silakan Ustaz. Baik. Sayyidatina Ummu Salamah ketika didatangi oleh wakil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam untuk meminangnya, apa kata beliau? Beliau mengatakan beliau punya anak yang kecil, kemudian beliau adalah seorang yang kuat cemburu, dan beliau mengatakan tidak ada nanti ketika tidak ada yang boleh menjadi saksi ketika nanti kalau berlaku pernikahan. Alaihi wa alihi wa sahbihi minta supaya wakil Nabi tadi bagi tahu. Amma qawli in musibatun, adapun yang kamu katakan aku adalah seorang wanita, seorang perempuan yang memiliki anak kecil, fa inna Allah sayakfiki sibyanak. Nanti insya-Allah Allah akan memberikan cukup kepadamu pada anakmu. Maksudnya rezekimu dan rezeki anakmu itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawlik inni ghaira, adapun perkataanmu sesungguhnya aku adalah perempuan yang mudah cemburu. Dalam hadis yang pertama tadi yang cemburu yang kuat sangat, hadis yang kedua ini yang mudah cemburu. Apa kata Nabi? Fa sa'adallaha an yuzhiba ghairatak. Nanti aku akan memohon berdoa kepada Allah untuk menghilangkan kecemburuanmu itu. InsyaAllah Nabi SAW kalau berdoa, Nabi kan kekasih Allah, sudah dengar dan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal awliya, adapun perkataanmu, sesungguhnya di antara para walimu tidak ada seorang pun yang boleh menjadi macam mana sebab keluarganya banyak di bumi Makkah, mereka berhijrahkan di bumi Al-Madinah, tidak ada saudara mara di situ, jadi akan jadi masalah untuk perkara kewalian ataupun wali itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, falaysa ahadun minhum syahidun wala ghaibun illa sayadani. Tidak ada seorang pun di antara para walimu yang hadir menjadi saksi ataupun mereka tak hadir sekalipun, melainkan mereka akan meredaiku. Siapa tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Apalah kalau orang tahu kedudukan Nabi, sudah pasti akan menerima akan pinangan dan lamaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kenapa? Menjadi ummahatul mukminin adalah suatu keistimewaan, suatu pemberian besar daripada Allah Azza wa Jalla, bukan sahaja kehidupan di dunia, malah kehidupan di akhirat. Lalu kata Rasulullah, lalu setelah diyakinkan Nabi dengan tiga perkara tadi itu, insya-Allah yang tiga tadi itu insya-Allah selesai kalau menerima lamaran, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Sayyidatina Ummu Salamah, ya Umar, wahai Umar. Umar adalah salah seorang anak kepada Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak tiga orang tadi kan. Satu Zainab, yang kedua Umar, yang ketiga Salamah. Sebab itu dengan nama Salamah menjadi beliau dipanggil dengan Ummu Salamah. Qum fasawwaj Rasulullah. Qum zawwij Rasulullah. Wahai Umar, berdirilah dan nikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denganku. Gitu, masya-Allah. Jadi ini sebahagian mazhab mengatakan anak jadi mengahwilkan ibunya. Jadi ini adalah suatu riwayat, tetapi di dalam fiqh maka
ulama kita mazhab Syafi'i, mazhab yang lain sebagai itu dalil untuk dibolehkan anak menjadi wali kepada ibu. Ini ceritanya panjang, tapi ini khas untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Lalu apa yang berlaku? Lalu diterimalah lamaran tadi itu, lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Ama inni la anqusuki syai'an mimma a'taitu ukhtaki fulana." Aku tidak akan mengurangi sedikit pun daripada apa yang aku saudaramu ataupun saudarimu. Maksud, isteri-isteri Nabi yang Nabi berikan demikian kalau kahwin, ini yang sama dengan kamu dan tidak kurangi. Apa yang berlaku? Nabi memberikan rahayaini, 2 pengiling ataupun 2 pengisar gandum, wajarrataini, dan 2 takar ataupun 2 penyukat gandum untuk waktu tu, Faiz, ya? Saya. Wa wisadatan min adamin hashuha lifun, dan 1 bantal daripada kulit yang telah disamak, isinya adalah sabut. Ya Allah, Faiz dan hadirin, kalau kita dengar barang hantaran Nabi ni, ya Allah, banding dengan kita sekarang ni kan, Faiz. Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ini sangat humble sekali. Ini sangat sederhana sekali, Faiz. Bayangkan 2 pengiling gandum ataupun pengisar gandum, 2 penyukat, 2 takar untuk 2 penyukat itu, dan 1 bantal yang isinya apa, Faiz? Sabut. Sabut, saya. Kalau kita sofa dan sebagainya, gitulah. Subhanallah, begitu humble sekali. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Hadirin, memang Sayyidatina Ummu Salamah punyai kejulitaan yang sangat luar biasa, dan sehingga Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma juga sebenarnya sebelum Nabi terlebih dahulu melamar beliau. Dan Nabi pun begitu juga. Dan ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan sama ada julita ataupun tidak. Nah, cuma kita nak tambah ini 1 poin sahaja. Tetapi lebih daripada itu, semua perkahwinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dapat kita kongsikan peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini Sayyidatina Ummu Salamah, yang insya-Allah minggu hadapan kita akan bicarakan kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan Sayyidatina Ummu Salamah yang sangat luar biasa. Malah Al-Imam Al-Zahabi pernah menyebutkan bahawa kefaqihan, ilmu yang dipunyai oleh Ummu Salamah itu hampir-hampir menjadikan beliau antara isteri Nabi yang paling faqih sekali. Tinggal lagi jumhur mengatakan yang paling faqih, yang paling berilmu adalah Sayyidatina Ta'ala anha. Jadi minggu hadapan kita akan bicarakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidatina Hindun binti Abi Umayyah, yang lebih terkenal dengan kunyah dengan panggilan Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Minggu hadapan insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada minggu ini. Kita dah bicara banyak perkongsian tentang Sayyidatina Ummu Salamah ini. InsyaAllah minggu hadapan temu janji kita 9 malam untuk sama-sama kita bawakan kelebihan Ustaz, InsyaAllah. Tadi yang ujung kita dengarkan tentang hantaran tadi tu, muhasabah samalah kita sendiri Ustaz, ya, hari ini bagaimana kita melihatkan harta-harta dunia ni Ustaz, insyaAllah. Banyak lagi yang bakal kita bicarakan. Temu janji kita seperti biasa menerusi Maulid Edikim jam 9 malam, insyaAllah Ustaz. Nanti habis je siaran kita ni, kita akan bawakan, saya akan muat naik untuk pendengar doa yang diajarkan tadi, insyaAllah. Ustaz, jumpa minggu depan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami Maulid IKIM minggu depan hari Khamis 9 malam. صلى عليك الله
Hospital Pakar Al-Islam merupakan sebuah hospital pakar swasta yang telah beroperasi sejak 1996 yang dahulunya dikenali dengan nama Kampung Baru Medical Center KBMC. Antara misi penubuhan Hospital Pakar Al-Islam adalah untuk menyumbang terhadap penjagaan dan rawatan kesihatan sebagai sebuah hospital pakar berteraskan Islam, menerapkan sikap bertanggungjawab dan amanah serta menyumbang kepada masyarakat melalui aktiviti dakwah yang menyeluruh khususnya dalam pendidikan kesihatan agar dapat menjadi masyarakat yang lebih sihat dan seimbang. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03 62046389 atau 62046388 untuk maklumat lanjut. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein,
kaunselor berdaftar menerusi segmen Dari Hati Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Adakah anda sedang mencari institusi yang melahirkan graduan pakar dalam bidang digital teknologi? Jawapannya ada di Unimai. Unimai membina warga digital yang berpotensi tinggi dalam revolusi industri 4.0 melalui program akademik yang menyeluruh dan tertumpu kepada teknologi digital seperti IoT, AI dan Big Data, keselamatan cyber, pengkomputeran awan, pengkodan serta pengkomputeran perniagaan. Unimai kini menawarkan promosi istimewa iaitu pengecualian yuran pendaftaran bagi sesi kemasukan November dan Disember 2020. Untuk maklumat lanjut, lawati laman web www.unimai.edu.my atau hubungi 1300 88 5008. Masa depan bermula di Unimai. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getir perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria Matim, merayu bantuan anda. Hulurkan sumbangan anda ke dana kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Dengarkan IKIM 106.2 FM di Johor Bahru. Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita?